Assalamualaikum dan salam sejahtera. Harap semua sihat. Okey, hari ni kita nak sambung latihan bab 3.1. Ni latihan untuk matematik tingkatan 3. So, kalau korang nak tahu dia punya nota, korang boleh tengok dekat description. Ataupun kalau korang nak tengok 3.2 punya, boleh tengok dekat description juga. Okey, cikgu ada pecahkan video ni kepada 5 bahagian. So, boleh skip lah. Kalau korang rasa macam soalan tu korang dah tahu, boleh skip pada soalan seterusnya. Alright, jom. Okey, untuk soalan 3.1, cikgu ada listkan a few question. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada around 5 question. So kita try tengok boleh tak siapkan dalam masa 20 minit. Kita try, kita target je lah. Okey, so untuk soalan 1 ni, again subtopik 3.1 ni kan berkaitan dengan simpanan dan juga pelaburan kan. So korang kalau nak tahu lebih lanjut boleh tengoklah nota cikgu dekat belah kanan ni. Cikgu ada explain dekat dalam description, ada video explanation dia. Dia ada berkaitan pemahaman. Tapi kalau korang nak skip pemahaman, korang boleh dengar terus untuk formula. Yang kuning-kuning ni, kuning putih belah kanan ni semua formula ada 4 formula. Okay, so tengok soalan 1. Puan Syuhada menyimpan RM8,000 dalam akaun simpanan wadiah. Tengok ni akaun simpanan wadiah di sebuah bank Islam. Pada akhir tahun tersebut, jumlah simpanan Puan Syuhada menjadi 8,200. Tadi berapa? Tadi 8,000. Lepas tu dia naik kepada 8,200. Okey. Dengan lebihan dari simpanan asal merupakan hibah daripada bank. Okey, tengok hibah daripada bank. Maksudnya lebihan dia, perbezaan dia RM200 itu adalah hibah daripada bank. Hitung peratus hibah yang diperoleh Puan Syuhada. Okay, so dia suruh kira berapa peratus hibah tersebut. So yang ni quite direct. Kalau korang nak tengok, kalau guna formula pun, formula terus tulis lah. Ada tulis kat sini hibah. Cara nak kira hibah ni ialah jualan tolak kos over dengan kos darab 100. Ni ada dekat belah kanan ni. Kalau korang boleh zoom sikit, korang boleh nampak lah. Okay, so jom kita kira terus. Okay, cikgu guna pen biru lah. Okay, so kos dia dalam kes ni, kos dia bersamaan dengan kos dia RM8,000. Kos dia RM8,000. Jualan ataupun akhir dia adalah RM8,200. Terlebih satu. Okey, so nak tahu hibah sama dengan jualan tolak kos over dengan kos darab 100. Sekejap skrin cikgu tiba-tiba tak respon pula. Okay, darab 100. So sama dengan jualan tadi 8,200 tolak dengan 8,000 bahagi dengan 8,000 darab 100. 100 ni persen sebab dia pun nak tahu hitung peratus kan tadi kan. So korang akan dapat 200 bahagi dengan 800 bahagi dengan 8,000 darab 100. Potong. So sini dapat 20 bahagi 8. Buat keluar kalkulator dulu. 20 bahagi 8. So korang dapat 2.5. So dia punya hibah adalah sebanyak 2.5%. Dah siap. Okey, jom kita sambung soalan 2. Dilan membeli sebuah rumah dengan harga RM450,000. Okay, ni dia punya kos lah sebab dia beli dengan harga RM450,000. Dia menyewakan rumahnya dengan harga RM1,500 sebulan. Hitung nilai pulangan pelaburannya dalam setahun. Kita tahu hitung nilai pulangan pelaburan ni bermaksud nilai pulangan pelaburan ni bermaksud percentage. So kalau bagi yang tertanya-tanya, ni dia cari apa? Dia minta apa? Dia minta percentage lah. Boleh tengok nota cikgu kat belah kanan ni. Dia minta percentage pelaburan dia dalam setahun. So apa kita kena buat?
1,500 ni kita kena darab 12. Sebab 1,500 ni sebulan. Jadi kita kira lah RM. Sebab ni kita nak kira untung dia. Untung sama dengan RM 1,500 darab 12 sama dengan, keluar kalkulator, 1,500 darab 12, okay, dapat 18,000. 18,000. Okay. Tengok kalau dari sini korang nampak pun, korang boleh tengok, wah, beli rumah lepas tu sewakan sebenarnya dapat buat untung lah. Tengok setahun saja kita dah dapat 18,000. Okay. Now kita nak kira nilai pulangan pelaburan. Okay. So nilai pulangan pelaburan kalau ikut formula cikgu ni, cikgu ada tulis jualan tolak kos per kos kan. Tapi kalau kat atas tu cikgu ada buat untung. So ini mestilah untung. So untung bahagikan dengan kos darabkan dengan 100. Okay, kenapa cikgu tak ambil jualan tolak kos? Sebab nanti kalau tengok jurang dia, jurang harga ni kan, kalau korang tengok, sebab yang ni kalau korang kira 1800 ni mesti korang akan anggap ni macam kos kan. Mesti korang akan anggap ni macam jualan kan. Tapi kalau macam ni, kalau korang anggap ni sebagai jualan, ni kos 4,500 ni kos, 18,000 ni jualan, jurang dia beza sangat. Untuk korang kira untung tu beza sangat. Jadi kalau beza tu besar sangat, kita tak kira tu sebagai untung. Kalau beza tu besar sangat macam ni, kita tak kira dia sebagai untung. Sebab apa? Usually dia tak adalah nilai pulangan tu, kalau dalam soalan dia tak adalah nak tengok untung tu sampai 100% dan sebagainya lah. So dekat sini kita kena tengok bila berkaitan dengan renting ataupun perkara-perkara yang menyewakan kan. Untuk nyewa je kita tahu apa yang kita dapat tu adalah untung 100%. Itulah untung. Okay. So 1,500 ni lah untung dia terus. Okay. Tapi kos yang kat bawah ni still kena ada yang kat bawah ni still kena ada lah. Okay. So kalau tengok, kalau cikgu kira ni, untung tadi 18,000 bahagikan dengan kos dia 450,000 darab 100. Potong 2. So boleh kira terus lah. 180 bahagi 45. So dapat 4%. Kat sini korang nampak lah, dia punya return of investment ataupun nilai pulangan pelaburan dia adalah sebanyak 4%. Dah siap. Okay, jom try jawab soalan yang ketiga pula. Okay, untuk soalan ketiga, Syalini melabur sebanyak RM6,000. Okay, minta maaf screen cikgu Google dah pula hari ni. Cikgu tak tahu kenapa. Cikgu try ubah position jap. Okay, Syalini melabur sebanyak RM6,000. Okay, RM6,000 ni adalah dia punya kos Okay, bagi membeli saham. Setahun kemudian dia menjual sahamnya dengan harga RM4,250. So ingat, tengok kat sini dia kata menjual So ni jualan dia lah. Okay, ni jualan. Hitung nilai pulangan pelaburannya. So ni dia minta ROI lah, nilai pulangan pelaburan. So dia minta percentage Okay, so macam biasa, kira dulu nilai pulangan pelaburan sama dengan jualan 4,500 4,250, tak maaf, tolak dengan kos dia 6,000 bahagi kos dia 6,000 darab 100. Okay, kat sini korang tengok, dia beli 6,000 tapi dia jual 4,250. Untung ke rugi? Rugilah. So bila rugi, boleh nampak lah kat sini dia sebenarnya
akan jadi negatif. Kalau kira kat atas ni akan jadi negatif RM tolak-tolak akan jadi RM 1750 bahagi dengan RM 6000 darab 100. Sekejap cikgu double confirm dulu betul tak 1750. 4250 tolak 6000. Okey, betul. So negatif 1750 bahagikan dengan 6000 darabkan dengan 100. So korang akan nampak dia punya kerugian sebenarnya negatif 29.167%. Ni dia punya return of investment negatif So korang boleh tulis saja rugi. Korang ni optional lah nak tulis rugi ni. Tapi at least kalau korang tulis, pemeriksa faham lah yang korang actually tahu ataupun faham akan soalan ni. Okey, sebelum cikgu terlupa, kenapa cikgu cakap tadi yang untuk rumah tu kita tak boleh letak dia sebagai kita tak boleh letak dia sebagai harga jualan untuk sewa bulan-bulan ni. Sebab rumah ni kita beli, rumah ni kita bukan beli untuk kita nak sewakan untuk setahun je. Tak, kita buat ni untuk long term. Kalau macam saham, usually saham ni kita beli kejap-kejap lah setahun. Kalau tengok kat sini setahun kemudian, tengok setahun kemudian dia dah jual. Dia jual. Tapi kalau yang ni dia sewa tak bermaksud kita jual. So bila tak bermaksud kita jual, tengok perkataan sewa kan. So automatically apa-apa yang kita sewa ni, ini adalah untung kita. Ni adalah untung Kalau nak bagi korang senang faham, korang anggap terus macam tu. Apa-apa kita sewakan ni adalah untung. Kenapa kita boleh anggap ni untung terus? Rumah bila kita sewa ataupun apa-apa barang yang kita sewa, barang tu still hak kita. Kira dia takkan macam berkurang. Contoh korang bagi pinjam phone dekat kawan korang kan. Dia nak pinjam 5 minit. Contoh dia bagi balik phone tu keadaan yang sama. Mungkin bateri kurang sikit lah, tapi value phone korang tu still contoh phone tu korang beli 600, kawan pinjam 5 minit, dia still 600. Dia bagi balik kat korang still 600. So sama dengan rumah ni. Rumah ni kita sewakan dekat orang. Bila sewa 450,000 tu, harga rumah tu bila patah balik kat kita, contoh orang tu dah tak nak sewa kan, still harga rumah tu 450,000. Jadi dari situ korang boleh nampak lah, sebenarnya apa-apa yang kita sewakan tu sebenarnya hasil yang kita dapat bulan-bulan tu sebenarnya untung, bukan rugi Alright. Now next kita try jawab soalan seterusnya, soalan keempat. Pada 1 Januari 2019, Encik Syafiq menabur dalam Amanah Saham Bumi Putra ASB sebanyak RM2,000 unit yang bernilai RM RM1.50 seunit. So dekat sini yang ni dia punya bilangan ni bilangan unit bernilai. Ni harga 1 unit lah. Pada tahun kewangan yang berakhir pada 31 Disember 2019, ASB membayar dividen sebanyak 2%. Ni dividen sahaja. Dividen 2%. Pada 1 Januari 2020, Encik Syafiq menjual. Yang ni dia jual semua saham yang dimilikinya dengan harga RM1.75 seunit. Tadi dia beli tadi berapa? RM1.50. Bila dia jual dapat RM1.75. So untung lah, ada untung kat situ. Hitung nilai pulangan pelaburan. Berapa nilai pulangan pelaburan Encik Syafiq ni? So nak kira dia, kita boleh kira dekat atas lah. Dekat atas tu maksudnya kan, cara nak kira dia bukan kira ni saja, bukan yang ni saja bukan jualan tolak kos saja, tapi korang kena guna formula ni. Sekejap cik tulis. Korang kena bahagikan dulu. Satu ada dividen, korang kena kira dapat je harga berapa jumlah dividen, korang kena tambah dengan untung daripada jualan tadi, untung jualan lah. Korang kena tambah dengan untung jualan. So first kira dulu dividen. Dia beli berapa tadi? RM1.50 seunit darab 2,000 unit. So harga total dia beli
total saham ASB dia 2000 unit darab RM RM1.50. Okey. So bersamaan dengan 2000 darab RM1.50. Dapat RM3,000. RM3,000 lah. Okey, lepas tu dia dapat dividen 2%. So 2%, 2/100 daripada RM3,000. Samaan potong. Okey, so 2 darab 30 dapat 60 lah. So RM60 ni lah dia punya dividen. Okey, now RM60 ni tambah dengan untung jualan tadi. Berapa dia jual? Okey. Dia jual RM RM1.75 darab 2000 unit. Sama dengan 1.75 darab 2000. 3,500. 3,500 Okey. So 3,500 ni tolak dengan kos dia. Kos dia berapa tadi? Tengok kat tepi ni. Ni kos dia Ini kos. So RM3,500 tolak dengan kos dia sama dengan RM500. Ni untung jualan Kita tengah nak kira sekarang ni untung jualan dia. So dah dapat untung jualan. Okey. Overall untung sebab dalam nilai pulangan pelaburan, kalau tengok nota ni, nilai pulangan pelaburan cikgu tulis kena untung kat atas ni So kena total lah, total untung So untung sama dengan untung jualan plus dividen ni dividen lah. Sorry, tulisan cikgu dia tak detect. Tulisan cikgu cantik sebenarnya tapi dia tak detect. Okay, so boleh kira lah berapa tadi. 500 ni 500 ni tambahkan dengan 60. So RM500 tambah RM60. So sama dengan RM560. Okay. Now gunakan untung ni baru masuk kat formula belah kanan ni lah, nilai pulangan pelaburan ataupun ROI. Okay. So kita kira ROI sama dengan untung bahagi kos darab 100. Untung dia berapa? 560 bahagikan dengan kos. Kos dia tadi 3000. Tengok ni atas ni kos 3000 darabkan dengan 100. So korang akan dapat dia tak bergerak pula. Okay, tak apalah, cikgu tulis bawah ni. Korang akan dapat 560 bahagikan dengan 3000 darab 100. 18.667 Dah siap. So untung lah sebenarnya dia buat duit. Bila dia beli tu harga murah, dia dapat dividen lagi, dia dapat jual harga mahal. So untung dekat situ 18% untung selepas setahun. Okey. Soalan last sekali, hitung kos purata seunit saham. Okey, soalan ni banyak student tanya kat cikgu. Kelas-kelas cikgu ajar, mostly student memang tanyalah soalan ni, macam mana nak kira kos purata seunit saham kan. Sebab usually student tahu, macam korang dah pandai dah, korang dah tahu purata tu apa maksud purata, korang dah tahu lah. Tapi sebenarnya apa yang korang tahu tu is dia punya basic lah. Purata ni kan
total bahagi dengan bilangan kan, jumlah bilangan. So kena tahu berapa tu total pelaburan dia. So korang kena kira lah berapa total pelaburan dekat dalam kes ni kan. Okay, so tengok kat sini dia ada bagi 4 bulan. Ada bulan Januari, Februari, Mac dan juga April. So berapa total? Dia ada beritahu tak total kat sini? Dia tak ada beritahu kan total harga. Okay, total saham dia beli. Dia ada beritahu bilangan unit. Bilangan unit ni bukan total bukan dia punya berapa dia punya belanja So macam ni korang nak tahu berapa kos ataupun berapa duit yang dikeluarkan? Bilangan unit ni kena darabkan dengan harga. So baru korang boleh dapat satu lagi kolom, satu lagi row kat bawah ni, iaitu row tu adalah total saham lah. Ataupun korang boleh, kalau korang senang ingat, total cost lah. Total cost berapa dia beli So darab lah 2,500 darab dengan 1.4. So 2,500 darab 1.04 dapat 2,600. Ni RM RM 2,600. Okay, next RM 4,000 unit darab dengan RM1.02. So RM 4080. Okay, seterusnya March 5,000 unit darab dengan 0.9. Oops. Okay, minta maaf, cikgu punya ni crash tadi. Okay, tak apa. Kalau tengok kat skrin ni, kita kira kat mana tadi? Kita kira dekat March kan. Okay, untuk March 5,000 unit darab dengan 90 sen. So korang akan dapat 4,500 lah, RM4,500 Okay, dan last sekali 3,000 unit dia beli masa April. 3,000 unit darab dengan RM1.08. So sama dengan 3,240. Dah siap. Okay, now ingat purata apa dia? Purata adalah total bahagi dengan bilangan kan. Baru korang boleh dapat purata. So sekarang ni total cost dia berapa? Takkan total cost ni maksudnya korang kena tambah semua sekali nak dapatkan purata kan. Purata satu harga. So tambahkan semua sekali ni. Korang nak dapatkan satu jumlah. Satu jumlah kat sini. And then korang kena tambah juga. Korang kena tambah juga yang dekat sini, bilangan unit ni. Bilangan unit ni pun korang kena tambah. So that korang boleh dapat jumlah unit lah. Jumlah unit yang dibeli. So 2,500 tambah 4,000 tambah 5,000 tambah 3,000. Cuba kira. Dekat sini 2,500 tambah 4,000 tambah 5,000 tambah 3,000. So dapat 14,500. Okay, now tambah pula total cost tadi, berapa yang dia dah belanja kan. 2,600 tambah 4,080 tambah 4,500 tambah last sekali 3,240. Dapat 14,420. RM 14,420. Oops. Okay, 14,420. Okay, dah. Korang dah dapat dah dia punya berapa total unit, bilangan unit takut korang keliru. Bilangan unit, berapa total harga, total saham lah, total harga saham. Now korang nak tahu sebenarnya apa yang korang nak cari sebenarnya sekarang ni dekat sini. Dekat tengah ni. Okay, ingat tak? Tadi untuk korang dapatkan harga tadi, yang ni kan, yang bawah ni kan, cikgu buat arrow ni, arrows ni. Korang darab kan kat tengah ni. Now macam mana korang nak dapatkan harga yang kat sini balik? Contohlah let's say 90 sen ni dia tak bagi. Contoh dia tak bagi. So apa yang korang boleh buat? Korang guna 4,500 ni, korang bahagikan 5,000. So sama juga dengan kes ni. 14,420 bahagikan dengan 14,500.
bahagi. Itu dari set pemahaman lah, kalau korang nampak dari set pemahaman kan. Okay. So purata satu harga sama dengan total tadi RM 14420 bahagikan dengan RM 14500. Darab tak payah darab, minta maaf. Okay, itu saja. So okay, kejap. Okay, minta maaf, bukan RM ni. Yang ni cikgu tu salah ni. Yang ni unit. Ni sebenarnya unit Okay, ni unit. So kalau korang kira, korang akan dapat 14420 bahagi dengan 14500 dapat 0.994. 0.994. Okay, tengok dekat sini betul-betul. Sebelum korang habiskan, korang kata ni jawapan. Okay, tengok dekat sini RM ni kita buat turun unit dia. Okay, yang ni unit dia adalah per unit lah kan. So RM 0.994 sen per unit. Okay, untuk sen kita tak adalah sampai 3 titik perpuluhan, betul tak? So korang kena tinggalkan dalam bentuk 2 sahaja. 2 sahaja so bundakan lah. So bila korang bundakan, korang akan dapat RM 0.99 kira 99 sen seunit lah. Dari sini korang dapatlah harga satu unit saham untuk 4 bulan. Dah siap. Itu saja. Okay, tengok. Kalau dari sini korang mungkin boleh guna kot tips cikgu buat ni kan. Korang boleh tambah satu lagi row kat bawah jadual yang dibagi ni. And then korang kira berapa total cost, and then create another row dekat belah kanan ni. Ni belah kanan ni. Create another row belah kanan ni. Another column, minta maaf, another column belah kanan ni, so that korang nampak lagi clear apa sebenarnya yang soalan ni nak. Okay, itu saja dari cikgu. Kalau korang ada apa-apa soalan, boleh email cikgu dekat bawah ni. Ataupun kalau korang berminat nak belajar chapter 3.2, boleh pergi dekat description bawah lah. Ada berkaitan soalan 3.2, ada nota 3.2. So boleh go dekat description bawah link kat bawah. Okay, itu saja dari cikgu. Stay safe, pakai mask sentiasa. Assalamualaikum, korang boleh berjaya.